Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita bertemu dalam live ngaji Ramadan bersama dengan saya Fakhruzi Kamarudin. Terima kasih yang setia bersama dengan live ngaji. Alhamdulillah, salam Ramadan, salam 12 Ramadan dah guys. 12 Ramadan dah sedar tak sedar guys. Alhamdulillah, syukur pada Allah sangat-sangat sebab Allah bagi kita kesempatan untuk jumpa Ramadan satu, yang kedua tempat kita berpuasa selama 12 hari. Satu nikmat yang sangat besar, sangat agung. Kalau kita lepaskan peluang ni sangat rugi. Seperti mana yang saya selalu sebut, Ramadan adalah bulan eksklusif. Bulan eksklusif yang padanya diturunkan Al-Quran, dan padanya Ramadan ini juga diganjarkan beribu-ribu pahala. Sunat dia jadi wajib dan sebagainya, jadi sunat jadi fardu, pahala ibadat begitu. Kemudian padanya juga ada malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah janjikan semua ini? Sudah pasti bulan Ramadan ini ada keistimewaannya sendiri dan dia adalah bulan eksklusif. Jadi bila eksklusif, siapa yang tak rebut rugi sebab dia limited edition. Tahun depan belum tentu. Maka kita syukur pada Allah, kita diberi kesempatan dan dapat kita berpuasa, dan mudah-mudahan kita dapat habiskan saki-paki Ramadan yang ada, yang makin lama makin cepat ni. Jadi kita kena grab lah, kita kena sama-sama rebut peluang ni dan jadikan Ramadan ni Ramadan yang paling baik. Okey, apa khabar semua yang menonton? Ni ramai ni, enjoy. Alhamdulillah. Komen sikit dari mana korang join, korang live pada malam ni. Dan jangan lupa juga boleh saksikan episod live ngaji Ramadan bersama dengan Aceh di YouTube channel kita, Live Ngaji. Korang boleh follow, boleh subscribe dan juga boleh like. Lepas tu boleh share, boleh tengok balik bacaan Aceh. Alhamdulillah, thank you yang support. Ramai yang terhibur dengan Aceh dan Alhamdulillah. Santai-santai kita mengaji, kita santai-santai kita mengaji, kita pun mengkajilah sedikit cerita apakah maksud di balik surah ataupun ayat yang dibacakan oleh hati-hati kita, insyaAllah. Dan insyaAllah live ngaji Ramadan ini kita akan bawakan kepada anda selebriti-selebriti lah, kawan-kawan kita yang ada kesempatan masa untuk sama-sama. Alhamdulillah, bukan senang sebab dia orang masing-masing busy kan, ada kerja, ada job kepuk-kepuk kan. So boleh dapat tu pun saya bersyukur, Alhamdulillah dapat sama-sama. Okey, so boleh komen sikit. Okey tak saya punya line audio semua okey Kalau ada problem pun bagi tahu lah Ada soalan pun boleh tanya, insyaAllah ada kita sembang-sembang. Okay, thank you yang join, yang tak jemu-jemu bersama dengan Al-Quran ini. Jadikan Al-Quran sebagai teman, kita jadi rakan karib. Dan Alhamdulillah, live ngaji Ramadan ini dibawakan oleh Yayasan Maghfirah. Jadi Yayasan Maghfirah sedang melancarkan satu projek Quran for All, merupakan projek infak dan perlupusan Al-Quran. Projek ini memberikan fokus kepada pengumpulan dana bagi membeli dan mengagihkan dan melupuskan Al-Quran yang telah lama ataupun rosak akibat kerosakan akibat bencana seperti banjir dan lain-lain. Dan juga mereka nak menaja kelas-kelas Al-Quran secara percuma. Jadi memohon sumbangan anda untuk infakkan sama-sama infak Al-Quran, infak pahala supaya dapat dipanjang-panjangkan, insya-Allah. Terima kasih kepada Yayasan Maghfirah sebab sudi bekerjasama untuk live ngaji Ramadan ni, Alhamdulillah. Okey, boleh follow IG live ngaji dan juga IG Yayasan Maghfirah untuk maklumat lanjut. Okey guys, terima kasih banyak-banyak yang bersama. So malam ni kita insyaAllah hari ni kita akan bersama dengan tetamu yang tak asing lagi, kan, tetamu yang kita dah pun keluarkan poster dia. Jadi anda pun dah tak surprise pun sebenarnya sebab kita dah bagi tahu kan. Jadi kita nak bersama dengan siapa malam ini. Okay guys, seperti yang kita janjikan, jadi hari ni kita ada tetamu kita yang cukup istimewa, sahabat saya yang tengah letak-letak ni. Semua lepas dia dekat radio ada, dekat TV ada, AJL pun ada dia. Ramadan pun keluar 2 lagu, padu masuk, Alhamdulillah. Mudah-mudahan murah rezekinya, insyaAllah. Jadi kita bersama hari ni, one and only Zizi Kirana. Assalamualaikum. Mana dia? Waalaikumsalam Ustaz. Sekejap Ustaz, sekejap. Mana ni?
Mana? Sekejap. Okey. Ada. Dalam gua tu. Dalam gua. Ada. InsyaAllah. Apa khabar, Ustaz. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat Alhamdulillah. Lepas dia. Alah, jadi segan pula aku macam ni. Tak ada Ustaz. Ustaz pun sama. Lepas Ustaz. Lepas Ustaz. Aduh, tak ada payment package 1 tahun. Saya sekali semua TV keluar. Alhamdulillah. Setahun sekali. Setahun sekali. Tak ada. Aduh. Ini apa cerita? Macam mana perkembangan? Okey ke Ramadan? Alhamdulillah okey Ustaz. Cuma seperti itulah, kita masih bekerja. Jadi puasa, bekerja, macam tu je aktiviti pun. Dahsyat lah. So busy juga tu tengok tu dengan promo. Kita orang berkeluar lagu dengan Zizi Syafaat di awal Ramadan. Tu seminggu kemudian Zizi keluar single dengan Hafiz Hamidun. Apa ni? Marhaban ya Ramadan. Aduh. Ramadan. Lah. Tanya. Di sana apa ni Ramadan ni busy lah. Promo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitulah Ustaz. Ustaz pun sama kan? Saja. Imam Tarawih kat mana? Imam Tarawih? Imam Tarawih kat mana? Aku jadi Imam Tarawih sekali. Oh, jadi Imam Tarawih kat rumah je. Aduh, so lah jelas sama-sama busy pun. Yelah Ramadan kan nak kenalah juga kan. Kita kena carilah apa yang ruang-ruang yang boleh kan. So, betul. Sebab itulah saya pun berbesar hati juga sebab Zizi sudi bersama dengan saya ni lah ngaji ni untuk hari ni. InsyaAllah kan. Terima kasih Ustaz sebab jemput saya secara virtual. Oh, lama juga nak booking tu. Zizi. Tak ada Ustaz yang busy. Aduh, thank you very much guys. Okay, boleh komen. Tanya khabar Zizi. Okay, boleh apa ni, wish good luck untuk Zizi. Ni ramai yang komen kata Zizi apa ni busy Ramadan ni kan. Sana sini. Alhamdulillah. Jangan lupa doa-doa di bulan Ramadan ni kan senang termakbul kan, insyaAllah. So doakan jodoh ya Ustaz sekali. Amin. Oh, package ya. Amin. InsyaAllah. Tu lagi mesti ramai tanya tu bila lagi kan. Kan. Oh, bila tu saya tak tahulah bila kan. Baru minta doa ni. Cakap ada, nanti dah ada, nanti kau tunggulah kita orang post kan. Kan? Tak post. Kau tak post, diam-diam je. Diam-diam je. Tak nak bising-bising. Cakap dia nanti adalah tu kan. Nanti adalah tu official punya invitation. Kan. Adalah tu nanti perkabaran. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Betul. InsyaAllah. Okay. So hari ni kita live ngaji hari tu episod pertama dengan Aceh. Oh, yang tu Baik Haki. Taranum Baik Haki tu. Hari ni Zizi nak buat taranum apa pula, tak tahulah kan. Kan taranum apa? Taranum hijaz ada, taranum robani. Tengoklah macam mana sekejap lagi kan. Okey, baik. Alhamdulillah. So hari ni kawan-kawan semua yang join, terima kasih banyak-banyak. So hari ni kita nak baca surah apa Aziz? Zizi nak baca surah apa? Surah apa-apa yang mudah, sebab kita kalau boleh yang surah lazim lah. Surah lazim ni surah yang selalu kita baca, selalu kita kalau kita tak baca pun selalu kita dengar. Jadi kita dipanggil secara lazimnya. Apa-apa surah-surah yang tak panjang-panjang lah Ustaz yang senang-senang kita ni. Panjang inna a'tainakal kautsar. Oh, betul-betul tak panjang. Wala asmu boleh ya. Berapa surah? Al-Buruj lah Ustaz. Al-Buruj. Cantik, boleh. Al-Buruj. Saya okey aja. Jadi Ustaz kena ajarlah, saya budak baru belajar. Ada pula. Zizi dah viral ke? Boleh taranum tu. Dah ya. Itu banyak kali yang acara secara mengejut tau Ustaz. Aduh, insyaAllah. Tiba-tiba kena suruh baca, memang tercabutlah lutut kita. Pernah tengok Zizi taranum, tengok esok Rahsia Ramadan. Oh, insyaAllah. InsyaAllah Zizi taranum ni.
Tinggi tu David tu. Ambil key tinggi terus. Key apa? Key F sharp. F sharp patah ni kat sini lah. Urat semua patah. F sharp Fazilah. F sharp Fazilah Fakrul. Fazilah Fakrul. Farhatul. Farhatul. 3F. Tarmizi, Ustaz Tarmizi tak boleh jadi Farmizi. Ya, Farmizi. Nak juga. Okay guys, buka surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ni surah yang muka surat 590. Betul. Surah yang ke-85 kan? Betul. 85 ada tak banyak ayat, sikit saja. Lebih kurang dalam 22 ayat sahaja. Sahaja insya-Allah. Boleh. Kan? Marhaban. Jangan marhaban sangat. Tak lah Kak Yu minta belanja sikit insya-Allah. Lana. Boleh. Lana. Okey, Zizi jom. Mari kita. Jom. Hari ni buka apa? Hari ni saya buka yang simple je Ustaz. Saya beli sate. Wah, sate. Makan seorang 5 ayam 5 daging cukup. 5 ayam 5 daging 10 juga lah kan. 10. Banyak juga tu. Itu baki tu. Didi tak terlanak. Didi tolak tepi lah. Dah tersangkut-sangkut tadi. Tekak ni. Sate je. Yang lain Sate je. Tak. Makan sikit je. Makan sikit je. Oh, jimat dah. Oh, duit banyak-banyak makan sikit je. Dia memang makan sikit je Ustaz. Tapi dia macam makanan berat tu sikit. Tapi makanan yang jajan-jajan tu dia kena banyak. Oh, kalau ada 3 pagi layan bola kan. Layan bola asing kan. Ustaz kan MU kan. Tapi nanti cokotap Cokotap pagi guys. Dia bantai 3 pagi kat saya. Makan, jangan tengok bola. Makan. Aduh. Tapi itulah saya tunggu sampai sekarang juga yang kurma-kurma tu kan. InsyaAllah jangan. Sebelum Raya Haji sampai. InsyaAllah sebelum Raya Haji. Aduh. Dia bagi time live ya. InsyaAllah. Aduh. Okay, insyaAllah. Terima kasih Zizi ingatkan. InsyaAllah. Tak apa Ustaz. Slowly. Slowly kita slow and steady. Okay. Mari kita surah Al-Buruj. Zizi baca untuk Zizi lah. Nanti saya akan bacakan dan yang mana ni betul saya tu cerita dia punya terjemahan lah. Zizi baca dulu cerita ke ataupun satu ayat nak terus cerita terjemahan. Ustaz selalu buat macam mana? Saya tak pernah buat macam begini ni Ustaz. Yang mana pun tak apa, tak kisah. Dia satu ayat per ayat terjemahan pun best juga. Kalau boleh? Kan. Jadi dia terus terjemah. Lagi senang. Terjemah je lah, tak payah tafsir sangat. Terjemah saja. Terjemah. Okey, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tersangkut sate. Yang terkeluar. Saya baru tahu ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Taranum apa ni? Hijaz Ustaz. Hijaz. Power lah. Bismillahirrahmanirrahim. Power. Okay, go. Hijaz. Tapi tak tahu masuk ayat dia ni hijaz ke jadi. Boleh. InsyaAllah tu. Okay. Gitu Macam tu kan? Boleh. Wassama'i zatil buruj. Bagus. Baik ya. Dah ni power sangat lah. Ustaz, astagfirullahaladzim. Okey, sama ayat yang kedua. Kita buat dua ayat. Okey. Wal yawmil maw'ud. Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Baik guys. Surah Al-Buruj. Al-Buruj bermaksudnya bintang. Kita dengar buruj Khalifah kan. Buruj ni maksudnya
dia bintang. Bintang-bintang. Okey. Was-sama'i dzatil buruj ni Allah Taala bersumpah demi langit. Was-sama' demi langit dzatil buruj yang ada tempat-tempat peredaran bintang. Allah Taala bersumpah demi langit yang ada bintang-bintang yang sangat banyak. Okey, dia burujun satu. Jadi buruj tu banyak. Dia punya plural tu. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, ayat yang kedua tu, dan demi hari al-yaum tu hari, al-mau'ud yang dijanjikan. Apa hari dijanjikan ni? Iaitu hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat ni Allah sentiasa ulang dalam Quran, hari yang dijanjikan akan datang time dia. Jadi Allah bersumpah dengan dua makhluk ni, sudah pasti ada lagi cerita-cerita yang hebat selepas tu. Faham kan maksud dia? Secara ringkas. Faham. Okey. Semua ayat yang ketiga. Yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Bagus. Wa syahidin wa mashhud. Kemudian ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud. okey, ashab tu kan kalau boleh Zizi muncungkan sikit mulut. Qutila nah gitu, dia tebal. Qutila ashabul ukhdud. Tapi dah bagus tadi, cuma kemaskannya. Tak cukup muncung. Qutila ashabul ukhdud. Masya Allah, terbaik. Okey, jadi sebab apa sifat tu kita kena muncung? Sebab sifat tu huruf yang bersifat isti'la, sifat dia sifat tinggi. Dia kena tebal. Dia ada sod, dia ada kha, dia ada za, kemudian dia ada ta, tu ada qaf. Jadi huruf-huruf ni memang kita bunyi dia tu, dia bunyi ke depan. Kha, sa, cuba try. Kha, sa, ba, lepas tu ra, lepas tu qa, za. Nampak dia semua dia ke depan. Dia kalau yang lain dia buka ba, ta, sa. So berarti dia kena muncung tu. Okey, bagus. Ayat yang ketiga yang Zizi baca, Allah Ta'ala bersumpah next tu adalah wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin tu dan makhluk, dan demi makhluk-makhluk yang hadir. Wasyahidin wa mashhud, dan juga dan demi makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan. Itu hari kiamat nantilah. Wasyahidin wa mashhud, demi makhluk-makhluk yang hadir dan juga keadaan yang disaksikan. Wa mashhud tu maksudnya keadaan hari kiamat yang sangat dahsyat nanti. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk yang cukup hebat ini, iaitu makhluk alam semesta ni lah. Langit, kemudian bulan, bintang, hari, kemudian hari kiamat, antara hari yang paling menggerunkan, hari itu hari yang Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala murka, dia tidak, Allah Ta'ala memang hari yang paling Allah Ta'ala murka adalah hari kiamat. Yang hari itu hari pembalasan kan, so hari itu hari judgment hari yang dalam tafsiran ini disebut maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Ataupun yaumul fasli, hari yang membezakan. Hari yang membezakan di antara yang golongan ahli syurga dan juga golongan ahli neraka. Mereka yang berdosa, mereka yang buat pahala. Jadi hari itu memang hari keputusan lah. Kita dapat lihat hari kiamat tu. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan hari-hari ini. Okey, ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud. Ini cerita, ada satu kisah. Tapi saya cerita dua terjemahan dia. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah. Qutila tu celaka. Ashabul ukhdud iaitu golongan al-ukhdud yang menggali parit, yang menggali parit. Celaka golongan yang menggali parit. Siapakah mereka? Sekejap lagi saya cerita. Boleh? Dia panggil boleh. Ashabul ukhdud. Dekat sate ke tu? Biasa kuah kacang kan melekat lagi masih. Okey. Baik, sambung. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. An-nari zatil waqud. Allah
Ya Allah, Taranum Hijaz guys. Boleh follow. Hai. An-nari zatil waqud. Sedap lah, ya Allah. Okey, bagus. Ayat yang kelima, kamu ni yang keenam. Izhum 'alaiha qu'ud. Allah. Okey, izhum jangan lantun dia. Izhum. Tapi keluar lidah sikit. Izhum. Bagus. Huruf yang kena keluar lidah ni ada 3. Satu, sa. Ta. Satu, zal. Zal. Ni za ni lah. Satu lagi, za. Za. Tiga-tiga tu kena keluar sikit lidah. Sikit je, jangan banyak. Jangan separuh keluar. Keluar sikit. Itu je. Itu kata gelen lah. Itu dah hantu apa lidah panjang? Hantu apa lidah panjang? Hantu apa langsung ni? Tak tahulah Ustaz, aku tak pernah jumpa hantu. Okey ya. So kita kena sikit je. So kalau macam ni. Izhum. Sekali. Izhum 'alaiha qu'ud. Bagus. Okey, terbaik. Maintain lock yang tu. Ya, lock. Lock Okey, yang Zizi buat tadi kan mau'ud, mashhud, ukhdud, waqud, qu'ud, yang dek tu tahu apa hukum? Hukum dia ialah dalam bahasa tajwid dipanggil qalqalah. Okey, kalau kita panggil lantun lah. Sifat dia tu lantunan. Lantunan. Sebab apa? Sebab huruf tu bila dia kita nak berhenti dia jadi mati kan. Bila mati pada huruf dal dan juga kawan-kawan yang lain. Dia ada 5. Baju di toko. Bajin, dal, ko dengan qaf. Jadi 5 huruf ni kalau dia mati kita kena lantun dia. Betul ya? Jadi baca tadi dah betul. Bagus. Okay, ayat yang kelima, an-nari zatil waqud. Kenapa mereka golongan gali parit ni dicelakakan Allah SWT? Ayat yang kelima, Allah Ta'ala kata sifat keadaan parit yang digali tu an-nari zatil waqud, iaitu parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Parit tu dikorek luas-luasnya dan dinyalakan api yang banyak, bahan bakaran yang banyak. Okey. Jadi dia ada satu kisah, sekejap lagi saya cerita. Ayat yang ke-6. Izhum 'alaiha qu'ud. Mereka tu dilaknat kerana apa? Ketika mereka duduk di kelilingnya. Dia bakar keliling parit, kemudian dicampakkan manusia-manusia yang beriman ketika itu untuk masuk dalam parit ni, dan dia orang macam tengok enjoy the show. Tu jahat. Bakar orang hidup, kemudian ditengok dekat di tebing-tebing parit tu kan, di kelilingnya, maka mereka ni disebut dicelakakan Allah. Tu tidak ashabul ukhdud. Okey, kemudian yang ketujuh. Wa ma naqam wa hum ala ma yaf'alun. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Allah. Bagus. Okey. Lagi satu, 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tak apa. Sangkutlah Ustaz ni tu sate tu. Okey. Apa? Ulang lagi. Ambil nafas. Boleh. Oh, sini tak cukup. Boleh. Okey, lagi sekali ya. Sekali ya. Ambil nafas dulu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Masya Allah. Kan sampai. Sebab dia kalau untuk yang penonton juga, bila nak baca tu memang kalau nampak ayat panjang, kita ready nafas dulu. Betul. Jadi kalau menyanyi, kita rap kan nafas panjang kan? Kalau rap macam mana patah-patah tu? Kontrol nafas. Kena ni juga, kena tarik, kena simpan nafas banyak. Oh. Ada tengah-tengah. Oh, pernah. Bila rap tu lirik dia yang terlalu banyak perkataan dan rapat-rapat. Habis tu dia kena macam curi-curi macam tu. Oh, tapi ada teknik dia lah kan? Ada juga teknik dia. Tapi Quran tu lah, Quran tak boleh curi.
Quran tak boleh curi, dia memang kena habiskan. Kalau tak sampai kita panggil Ada tempat kan. Kita boleh berhenti lah. Berhenti dipanggil wakaf pilihan. So berhenti dan juga kita ulang balik. So macam tu. Tapi kalau macam yalah, tapi teknik dia sama. Memang kena latih nafas bagi panjang. Kalau jadi kena nafas bagi panjang macam mana penyanyi? Nafas bagi panjang. Selalu jogging lah. Selam tak timbul-timbul ke apa kan? Oh jangan. Aku tak pandai berenang Ustaz. Nanti aku berenang nanti tak timbul-timbul. Tak pandai. Wah, orang Sabah apa? Orang Sabah duduk dekat laut kan? Aku tak pandai Ustaz. Kalau aku berenang pakai pelampung. Ini kalau duduk pelampung, tolak pergi tengah, bye-bye. Tinggal. Janganlah. Aduh, tak apa. Benda boleh belajar. Dia nak pandai berenang ni kan. Kalau kita masuk dia, kita sekali lemas, insyaAllah boleh. Dia kena... Bukanlah dia kena... Janganlah Ustaz. Nanti sekali lemas tak timbul-timbul lah. Kesian mak aku nanti. tapi kena ada lifeguard lah. Ada yang jagalah. Betul. Hari tu pun dekat laut pakai tu juga pelampung lifeguard. Pakai life jacket okey lah. Belajar berenang kan. Tapi dekat laut kan. Kalau Zizi pergi nanti bila dah boleh. Teringat lah nak pergi laut. Saya rindu tau. Pergi. Best. Saya suka mandi laut. Nama dia ke laut nama dia. Laut. Memang ke laut. Itu baru betul. Bila dulu saya pergi Redang yang perhentian. Bila masa dulu kita pergi laut pakai life jacket kan. Memang selamat lah. Life jacket tu takkan tenggelam. Lepas tu kebetulan ada brother ni, seorang abang ni, dia datang. Saya tengah duduk dekat tengah-tengah tu. Dia datang. Dia datang tu dengan tak ada life jacket semua. Dia trainer. Dia nak tak saya ajar macam mana nak berenang, tak ada pakai life jacket. Bang, tak ada insurans ni bang. Betul, tak apa, boleh. Awak relax je. Dia ajar lah buat macam ni. Lepas tu tengok bawah. Lepas tu renang je, relax je. Lepas tu bila dia buka life jacket, dia tahan tu. Lepas tu dia biar. Rupa-rupanya badan kita tak tenggelam tau dalam laut. Betul. Terapung lah. Dia terapung sebab lagi kita tahan nafas, lagi ada udara dalam badan kita terapung. Betul. Dia yang tenggelam tu kalau kita minum setelan air. Setelan air laut tu. Memang tenggelam lah. Tapi kalau kita tahan nafas macam tu, kita berenang biasa kan, tak tenggelam. Nanti boleh lah try. InsyaAllah. Sebab kadar masin dalam laut tu kot. Mungkin lah. Tapi hari tu pergi laut pun still pakai itu juga. Takutlah tak nak pakai. Kan tak timbul-timbul hidup dengan ikan-ikan dalam tu. Kalau jumpa anak ikan tak apa juga. Anak ikan banyak. Bapak ikan pun ada tu. Takut kita kalau bapak ikan kat dalam tu. Kan boleh jadi ikan duyung dalam tu. Aduh, jangan. Tapi taklah untuk first time kena pakai safety lah, untuk safety. Kalau kita dah well train, boleh lah. Well train katanya. Tapi jangan dekat kolam tau, swimming pool jangan. Swimming pool dengan sungai, dia air tawar dia akan tenggelam. Air sebab tu kadar garam dia kot. Kalau ada yang tera-tera bab laut ni bagi tahu lah. Okey. Okay. Dah ke laut lah kita ni. Dah ke laut dah Ustaz. Aduh, pergi laut. Macam mana boleh masuk ke laut Tahulah. Macam mana tadi cerita dia? Tahu. Oh, pasal nafas. Oh ya betul. Ustaz cakap berenang tahan nafas. Tak ada berenang tu, Zizi buat macam jogging. Jogging je Ustaz. Power lah. Baru jogging pun bagus. Saya jumpa Cikgu Syafi. Dia ajar, dia kata bila kita nak antaranya jogging. Yang kedua, sebelum kita nyanyi atau mengaji, kita boleh buat senaman buka paru-paru dulu. Kita nak buka. Betul. Kita tarik nafas, tahan, lepas tu buat hissing. Buat hissing, bubbling, lepas tu mama mu. Macam tu So dia buat semua tu, buka mulut jadi buka nafas. Hissing lah. Kalau ni hissing lah Ustaz, paling penting kan. Kalau kita yang menggunakan banyak suara ni. Dia ajar tu, dia kata dia akan buka paru-paru kita, bagi dia fan. Itu bagus. Setiap pagi bangun tidur, buat hissing. Macam tu bagus lah. Tu hebatnya penyanyi. Dia boleh mengaji. Tu power lah. InsyaAllah boleh belajar.
Ustaz yang ajar saya ya. Sambung Allah, balik. Allah. Kita sambung ya. Tapi dah cerita kan tadi, ayat dah baca kan. Okey, ceritanya. Ayat dah baca, Ustaz belum cerita. Ceritanya, okey. Lepas mereka ni, tadi Allah Ta'ala tempelak orang-orang yang menggali parit ni dan membiarkan orang yang beriman dibakar. Dalam tu kan, bil mu'minina syuhud. Mereka sambil-sambil tu, ayat yang 7 tu. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Allah Ta'ala kata sambil mereka tu duduk tepi-tepi tu kan, tepi-tepi parit tu, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman tu. Oh, jahat. Sambil-sambil tengok orang kena bakar hidup-hidup tu, dia terhibur. Dia ni lah, dia enjoy. Tengok je kan. Dan ayat yang ke-8 tu Allah Ta'ala kata, kenapa dia orang ni dibakar macam tu? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka itu tidaklah marah atau menyeksakan orang-orang beriman tu, melainkan kerana apa? Kerana orang-orang beriman tu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kuasa lagi maha terpuji. Disebabkan mereka tu beriman je yang kena bakar tu. Dia bukan marah sebab lain pun. Okey, kawan-kawan semua, ayat yang Qutila Ashabul Ukhdud sampai ayat ini, ada satu kisah. Kisah dia yang sangat panjang lah. Tapi saya ringkaskan. Kisah Ashabul Ukhdud ni Nabi sebut dalam hadis. Nak cerita sekarang ke ceritalah sekali? Sekarang lah Ustaz. Sekarang nanti lupa. Ikut Ustaz lah. Ikut Ustaz. Cerita ringkas je. Cerita ni macam ni. Nabi, satu hari Nabi bersabda, Nabi kata ada seorang raja di zaman sebelum kamu ni. Raja ni raja yang sangat zalim lah. Raja dulu ni dia raja yang ada kuasa, ada nama, ada kekuatan, tentera. Kan, dia orang ni bila raja tu power, macam Fir'aun lah. Raja ni power, dia akan minta orang sembah dia. Dia akan anggap diri dia Tuhan. So, jadi raja ni pula diringkaskan cerita. Dia ada seorang ahli sihir. Zaman dulu kan power sihir-sihir ni. Jadi ahli sihir dia yang sangat power dah tua. Jadi satu hari ahli sihir dia kata kat raja, dia kata, aku nak cari seorang pelapis. Pelapis budak-budak baru naap BBNU yang boleh ambil aku punya ilmu ni. Jadi bila dibukakan iklan untuk cari seorang budak, dapatlah seorang budak. Ghulam, dia panggil budak pemuda lah. Budak yang sangat ada potensi. Budak ni datang belajar dekat istana lah. Jadi raja pun approve, ahli sihir tu pun suka, budak ni bagus lah datang belajar kan. Jadi bila dia belajar, diringkaskan, masa on the way dia nak pergi mengaji ilmu sihir ni, dia akan setiap hari rumah dia tu dia akan lintas satu rumah seorang ustaz, seorang rahib lah. Ketika itu dipanggil rahib kan. Rahib kita yang mengajar agama Islam, mengajar ilmu Allah ni lah. Jadi bila dia pergi, dia akan singgah. Dia tertarik nak dengar ceramah tu. Dia masuk dan dia duduk di situ dan dia dapat belajar sesuatu ilmu yang baik. Ilmu macam ilmu ayat suci ni lah. Jadi bila dia belajar ilmu yang baik ni, ilmu yang rahib ni, dia akan lepas belajar kelas tu, dia pergi kelas yang sihir tu pula. Dua-dua dia ambil. Nampak? Jadi sampai satu ketika, budak ni dia diberikan kebolehan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menguasai ilmu rahib tu. Kan? So dia satu hari pergi on the way tu, dia ternampak orang kampung ni riuh terjumpa dengan seekor binatang yang besar. Dia sebut singa, dia sebut binatang lah. Dia sebutlah hadis dabah je. Binatang ni besar dan mengacau orang kampung. Budak ni, dia automatik terus macam, okey, aku nak test aku punya ilmu. Dia pun kata, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, hari ni aku nak test sama ada ilmu rahib tu ke ataupun ilmu sihir yang baik. Kan? Dia pun dia kata dia try. Ilmu rahib tu dia pegang batu, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia turun lontar. Dia paling matilah binatang tu. Bila mati tu barulah dia tahu bahawa ilmu rahib ni adalah ilmu yang betul. Faham tak? Bila dia dah berjaya dapat kuasai ilmu tu, budak ni jadi famous. Dan dia ada kelebihan boleh berubah orang buta boleh baik dan sebagainya. Jadi dipendekkan cerita, ada seorang menteri raja ni, dia sakit mata dan dia tahu budak ni boleh berubah orang. Dia pergi jumpa budak ni. Dia kata, boleh tak kau berubah? Aku dengar kau ni famous boleh berubah orang. Dia kata, aku tak boleh. Sebenarnya yang sembuhkan orang ni adalah Allah, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Dia kata, kau nak kata ada Tuhan lain ke selain raja kita, selain Tuhan kita? Ya, ada Tuhan kamu dan Tuhan aku yang menciptakan kamu juga. Jadi dia kata, kalau kau nak aku berubah engkau,
kau kena mengucap dua kalimah syahadah, kau kena beriman dulu. Jadi bila dia kata kawan, okey aku setuju, dia beriman dan dia doa lah. Dia doa kawan tu sembuh. Bila kawan tu baik, menteri ni balik kat raja. Raja kata, dah baiklah mata kau. Bukan buta. Dia kata, aku ada ni, budak ni berubat aku. Oh, budak yang sihir kita tu, budak power tu. Jadi raja tahulah kata budak ni belajar sihir. Tapi menteri tu kata bukan. Dia bukan berubat dengan sihir. Dia berubat dengan ilmu dia yang lain. Jadi bila kantoi yang tu terkejut lah. Dia bila kantoi, raja pun paksalah orang tu beriman. Menteri tu, bila menteri tu cakap apa? Menteri tu kata, yang ubatkan aku ni adalah budak itu dan sembuhkan aku adalah Tuhan dia. Tuhan aku Tuhan engkau. Raja bila dengar tu marahlah. Betul. Tuhan lain pula. Raja tu paksa untuk bawa budak tu dan juga rahib tu. Tiga-tiga kena tangkap. Tiga-tiga kena tangkap. Dipaksa seorang demi seorang untuk mengaku. Siapakah yang mengajar engkau ni? Di hadis, diorang tu dibunuh dengan gergaji. Digaji daripada atas Allah. ke bawah. Ugut tak nak cakap kan. Kenapa kau boleh masuk Islam? Kenapa kau boleh beriman? Kan dia ugut, dibunuh menteri tu. Lepas menteri bunuh, rahib tu pun kena bunuh, settle. Dibunuh juga rahib tadi. Dan akhirnya sampailah cerita bahawa budak tu berajar dengan rahib ni. Jadi budak ni dipaksa juga untuk kembali sebab raja ni sayang dia, sebab dia potensi, dia power. Jadi bila raja tu nak suruh dia balik kepada agama dia, raja kata tekat tentera, tangkap dia, bawa pergi atas bukit, paksa dia. Kalau dia tak nak balik kepada agama asal, bunuh dia. Budak ni ada satu doa yang power, dia doa. Dia kata apa? Allahumma qinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukuplah aku serahkan engkau, aku serahkan mereka ni kepada engkau. Apa nak buat-buatlah. Macam tu lah ayat doa dia. Bila doa macam tu, bergegar gunung tu, jatuh mati semua. Tinggal dia balik kepada dia. Dia jumpa raya. Dia tak mati kau. Kan raja. Tak dia stay lagi. Oh, kalau atas bukit kau selamat, bawa dia pergi tengah laut. Yang laut tadi kan. Kalau dia tak nak balik kepada agama asal, bunuh dia dalam laut ni, bagi dia lemas. Dia pun doa yang sama. Dia doa Allah makfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku serahkan mereka kepada engkau. Buatlah apa yang kau nak. Terbalik kapal tu. Semua dan dia boleh balik. Dia masih ni lagi. Dia balik. Bila dia balik, dia jumpa raja. Raja kata, budak ni power. Hidup lagi. Semana tak boleh pergi ni, bunuh dia ni. Tak boleh jadi ni. Lalu raja kata apa? Dia pula bagi cadangan. Tuanku, kalau tuanku nak bunuh Patik, tuanku kena tangkap Patik. Ikat dekat, ikat Patik ni. Dan tuanku kena ambil satu anak panah. Kan? Panahan. Tu, dan tuanku kena baca satu doa. Raja tu kata okey, setuju? Dia ikut. Setuju? Doa dia apa? Doa dia tuanku kena baca Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan pemuda ini. Kan? Budak ni dia dakwah sambil-sambil. Sambil-sambil. Dia kata baca dengan nama Tuhan pemuda ini. Okey, raja tu pun deal. Setuju? Raja tu pun bodoh. Kan? Dia setuju. Dia kata lagi satu tuanku nak bunuh saya ni, tuanku kena panggil semua orang kampung datang. Tengok. Oh, maksudnya kena buat live lah. Buatlah. Buatlah. Kan? Buat broadcast. Buat live broadcast. Satu kampung kita ni tahu bahawa tuanku ni hebat nak bunuh saya. Tu pandai lah budak tu. Dia buat iklan semua. Okey, itu ada hukuman bunuh untuk yang engkau raja. Datanglah ramai-ramai. Kan, kita saksikan secara langsung. Kan, jadi raja tu pun bunuh. Dia buat benda yang sama. Bismillah Rabbil Ghulam. Dia tembak anak panah. Ada kata kena tembak di sini, ada kata kena tembak di, tak kira, yang penting dia mati. Budak tu mati. Bila budak tu mati, raja kata nampak lagi engkar dengan Tuhan, aku ni boleh bunuh dia. Dia sebut je, tiba apa jadi? So, satu kampung beriman. Amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Tuhan pemuda itu. Satu kampung masuk Islam. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia orang tengok raja tu tak boleh bunuh. Semua kan tahu raja tak boleh bunuh dia dengan larut, tak boleh bunuh dekat atas gunung, tak boleh. Dia boleh bunuh dia dengan apa? Dengan sebut nama Allah. Lalu beriman, mesti yang mematikan budak tu adalah Tuhan budak ni. Maka beriman. Betul. Amanna bi Rabbil Ghulam. Lalu bila beriman satu kampung, raja ni panik. Bila raja ni panik, maka diarahkan untuk gali parit. Inilah cerita dia.
Diarahkan untuk gali parit. Lalu diarahkan gali parit yang sangat besar dan dibagi humban seorang demi seorang dalam tu. Tak nak balik kepada agama asal. Masuk. Semua masuk dengan sukarela. Masuk. Dekat satu kampung tu masuk dalam api tu. Dan mereka dalam antara syuhada yang awal. Mati syahid lah. Sebab mereka mati dalam keadaan beriman. Kemudian dalam hadis tersebut di hujung tu ada seorang ibu. Dia tengah bawa baby. Mak bawa baby kan. Bila sampai kat depan tu, mak dia hampir-hampir nak balik kepada agama asal sebab takut baby tu cedera. Masuk api kan. Mak dia hampir-hampir nak macam nak murtad balik lah kepada agama asal dia. Dan takut anak dia tu. Bukan dia takut diri dia. Dia takut. Dia risau anak dia. Ya. Tiba-tiba takdir Allah, bayi tadi bercakap. Masya Allah. Baby tadi cakap, dia kata, wahai ibuku jangan takut. Sesungguhnya kita berada di atas jalan yang benar. Masya Allah. Bayangkan. Allah Ta'ala takdirkan budak tu bercakap, bagi tak kat mak dia. Supaya mak dia tak ni. Mak dia dengar je budak tu cakap, terus mak dia berani terjun dengan anak-anak dia tadi. Jadi itulah kisahnya. Mereka tu bukan dendam apa, tapi dendam disebabkan mereka orang beriman kan kepada Allah. Okey, jadi sambung. 9. Yang ke-9. Allazi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Bagus. Ayat 10. Innal ladzina fatanu Ustaz. Okey. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Ambil falahum. Terus pergi falahum Falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Masya-Allah. Okey. Kalau yang tadi ayat 9 tu Zizi, kalau kata sampai nafas dan juga kawan-kawan yang tengah tengok ni kan. Kalau tak sampai nafas boleh berhenti pada kalimah wal ard. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Sebab dia ada wakaf yang harus kita boleh berhenti dah. Itu terus wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayat yang 10 tu tak ada, tapi Zizi boleh berhenti dan juga kita berhenti dan kita kena ambil balik. Ambil balik. Itulah. Cantik. Okey, ayat ke-9 ni dah habis cerita. Allah Ta'ala cerita allazi lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan apa yang disembah oleh orang-orang yang beriman tadi tu kan, yang sebabkan raja tu marah tu. Ni sifat Tuhan tu allazi lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan yang baginya kerajaan langit dan juga bumi. Tuhan yang paling agung lah, Allah lah. Allahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sentiasa menyaksikan setiap sesuatu. Allahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan setiap sesuatu. Allah tengok apa yang kita buat. Okey, innal ladzina fatanul mu'minina. Sesungguhnya orang-orang yang mengimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang beriman sama lelaki atau juga perempuan, summalam yatubu, kemudian mereka tu mereka tidak bertaubat. Summalam yatubu, yang buat jahat tadi tu kan, kalau siapa yang menimpakan sesuatu kepada buat anaya kepada orang beriman tapi tak bertaubat, summalam yatubu, apa dia orang dapat? Falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka yang sangat pedih. Neraka jahannam. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab api yang membakar jika mereka tak bertaubat kembali. Wal a'yadzubillah. Takut. Okey. Sama ayat 11 Zizi. Ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Okey. Jannat tu ada nampak alif kecil tak tadi? Ada. So yang tu kena panjang. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sekali. Okey, sekali
Dari innal ladzina Boleh. innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min Boleh berhenti. tahtiha Boleh stop. Kalau tak sampai. sampai berhenti dekat Jannat. 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 Betul ambil, Okay. dah ambil balik jannat boleh. Ambil balik jannat sampai habis kan? Jannat sampai anhar. Anhar. Okay, lagi sekali sana. Okey. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat. Bagus. Okey, ambil balik. Lahum jannat tak apa? Lahum jannatun. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah. Okey, sambung. Dzalikal fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Ayat 12. 12. Hilang suara. Kacang sama makan kacang. Banyak sangat ni. Kau kacang. Okey dah tu. Okey. Lepas tu ayat 12. Inna batsha rabbika lasyadid. Allah. Okey, sikit lagi insya-Allah. Okey, ayat yang ke-11. Innal ladzina amanu. Ni Allah Taala cerita sifat orang-orang yang beriman. Jika beriman dan beramal soleh, apa? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Amanu tu orang yang beriman, wa amilus salihat, dan bila setiap kali kita tengok ayat Quran kalau Allah Taala ceritakan pasal orang yang beriman, mesti dia ada sifat dia iaitu beramal soleh. Dia tak boleh beriman saja. Dia kena beriman dan beramal soleh. Dia mesti ada dia punya partner dia. Betul tak? Betul. Allazina amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal soleh, apa dia orang dapat? Lahum jannatun. Bagi mereka ialah syurga. Mereka akan mendapat syurga. Saya pun sangkut sate. Ustaz makan kau kacang juga tu. Saya sangkut lidi sate. Oh lidi. Oh lidi terus. Lahum jannat, mereka akan mendapat syurga. Syurga tu sifat dia macam mana Didi? Tajri min tahtiha al-anhar. Anhar. Kita tak boleh bayang pun, tak dapat nak bayang. Tapi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita agar kita nampakkan cantiknya tu. Di bawahnya tu ada sungai yang mengalir. Bayangkan, rumah kita, istana dekat sana tu, kita ada, setiap orang tu ada sungai yang lalu bawah dia. Kita akan dapat dia, surga ni dia macam ada level-level dia. Ada level yang macam katalah istana masing-masing yang memang orang ni tak boleh masuk pun. Macam contoh kita pergi, kalau macam di setiap negara, setiap negeri lah, dia kan ada tempat-tempat yang macam contoh rumah-rumah yang elit. Contohnya kelab golf. Kelab golf kan ada berapa unit dalam tu. Tak banyak kan. Rumah-rumah dalam tu sikit je. Dia bukannya macam rumah taman biasa tu. Dia rumah-rumah yang banglo yang istana lah. Istana besar-besar. Dia boleh design sendiri dan sebagainya. Ibaratnya begitu. So dalam tu hanya ada beberapa orang VVIP saja. Jadi surga ni level-level yang macam tu lah yang kita nak tu. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua dalam surga. Amin ya Allah. Amin. Okey. Zalikal fawzul kabir. Ayat ujung tu, itulah Allah Ta'ala kata kemenangan yang paling besar. Zalikal fawzul kabir. Maksud surga ni adalah kemenangan yang besar. Kan dunia kadang kita dapat rezeki macam-macam tapi belum tentu menang, tapi bila kita dapat itu adalah kemenangan. So bila Allah yang terbesar. Bila Allah Ta'ala janjikan syurga kepada kita, maksudnya motivasi. Jadi kita beriman, kita boleh niat, ya Allah aku nak syurga. Boleh. Sebab Allah Ta'ala janjikan syurga ni. Jadi kita nak pahala, nak syurga ni, semua niat kerana Allah. Tapi motivasi dia Allah Ta'ala tahu kita ni nak reward. So reward dia kita akan dapat kalau kita buat. Kalau tak buat, baliknya tak dapat lah. Okey, sambung ayat ayat satu lagi. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu Wa Taala ni, batsha rabbika, batsha tu adalah azab. Rabbika tu Tuhan kamu, lasyadid, sangat-sangat keras. Sangat keras. Jadi kita minta lindung kepada Allah.
azab Allah ni. Okey, sambung ayat yang ke-13. 13-14. Sangkut lidi Itu sangkut dengan plastik kuah ke itu. Aduh. Okey. Teruk lah suara. Lewat. Terus Ustaz makan apa tadi berbuka? Aduh. Saya makan nasi je biasa. Makan nasi boleh tersangkut tu. Nasi kita rakyat-rakyat Marhin ni mana ada satu-satu biasa. Masya-Allah Ustaz. Dia makan macam-macam pun. Aduh. Okey, sambung. Okey. Ke apa lagu macam mana? Okey. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Gitu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah. Sambung. Wa huwal ghafurul wadud. Sambung lagi. 15. Zul arshil majid. Lagi. Ni pendek-pendek je. Fa'allalul lima yurid. Okey. Tengok pada ayat 16 tu Fa'alul. Fa'al. Fa'a panjang. Betul. Fa'alul lima yurid. Cuba. Saya ingat fa'al Ustaz. Ya, sorry tau Ustaz. Dia Tak apa. masih sebab sate ni. Kata kau ajar aku juga kena. Okey. Fa'alul lima yurid. Cuba. Fa'alul liman yurid. Limal pula. Lima yurid. Fa'alul lima yurid. Terbaik. Okey, bagus. Okey, kenapa kena fa'a tu tekan? Sebab atas ain tu dia ada sabdu. Ada sabdu. Lepas tu lul 5 tu dia masuk dalam lam tu. Lam yang pertama, lul tu masuk dalam lam yang kedua. Lul 5. Dia ada sabdu kan? Betul. Macam tu. Okay, good. Tadi bacaan bagus. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sifat Allah Ta'ala ni, sifat Allah ni, Allah ni adalah ayat hujung ni Allah Ta'ala menciptakan dengan penuh kemegahannya, sifatnya yang maha agung. Subhanallah. Okay. Sifat Allah sangat pedih. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang yubdi'u, yang menciptakan, yang memulakan. Maha pencipta. Yang menciptakan. Allah Ta'ala kan yang start, dia yang invent dan juga create. Allah Ta'ala ni dia menciptakan suatu benda daripada tak ada kepada ada. Kan? Itu namanya pencipta. Macam kalau katalah kita lah. Kalau orang tu dia boleh buat satu benda, tapi benda tu dia tiru kepada benda yang lain. Itu nama pencipta ke tak? Tak. Itu namanya dia inovasi kan, dia buat balik, dia ataupun kopi. Tapi pencipta ni apa? Pencipta ni ialah benda yang tak pernah ada. Orang manusia sebelum ni pernah ada, tapi bentuk dia macam ni kan, ada mata, ada hidung, ada kepala, bau, lutut kaki kan. ada semua tu. Binatang tak sama dengan manusia. Binatang lain pula. Jadi macam mana bentuk awan, macam mana bentuk bintang, macam mana bentuk bulan. Nampak tak? Itu benda tak pernah ada, diadakan. Itu namanya yubdi'u. Sifat dia mengadakan, memulakan, yang mengadakan pada mula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat dia juga wa yu'id, dan dia akan mengulangkan kembali. Kenapa masuk mengulang kat sini? Allah Ta'ala kan ciptakan kita mula-mula kan, daripada tak ada, daripada setitis air mani bercantum, kemudian dengan dipanggil istilah sains ovum, kemudian jadi segumpal darah yang besar jadi baby, jadi kita orang kan, sampailah jadi macam ni. Jadi kita manusia, ada tangan, ada kepala, ada telinga dan sebagainya. Satu hari kita tua dan kita akan mati. Bila mati dan akan dibangkitkan balik kan. So tu nama dia yu'id, akan diulang balik. So bila nak ulang balik tu adalah tidak sukar, tidak mustahil bagi Allah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala menciptakan daripada tak ada pun boleh, apatah lagi nak repeat je. Faham tak maksud dia? Betul. Maka sangat mudah lah. Jadi itu logik akal kita. Kalau Allah Ta'ala boleh buat kita dari tak ada, nanti dia nak repeat masa dibangkitkan hari kiamat, nanti takkan susah. Sebab yang nak ciptakan daripada tak ada ni pun mampu.
maka tak mustahil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu cerita dia, okey. Dzul Arsyil Majid, Tuhan yang maha sangat hebat ini. Tuhan ni macam mana? Tuhan yang mempunyai Dzul Arsy, yang ada arash. Al-Majid yang maha tinggi, yang tinggi kemuliaannya. Arash Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tak boleh bayanglah macam istana, macam kita kata mahligai, bukan. Arash Allah ni subhanallah, Allah Ta'ala saja yang tahu. Dia je yang tahu betul. Ada di kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Arash Allah Subhanahu Wa Taala yang dipikul oleh malaikat. Ada malaikat yang memegang. Arash Allah ni sangat besar. Besar, dia makhluk dia makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan arash, ciptakan malaikat yang jaga dia, yang memegang arash Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari akhirat nanti arash Allah ni boleh menjadi pelindung, tempat berteduh golongan-golongan yang hari itu tak ada tempat yang nak lindung melainkan di bawah arash. Siapa di antaranya adalah orang yang ramai ada antara golongan-golongan yang dilindungi arash ni, antaranya ialah jika kita sayang sahabat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang yang disayang sahabat dia tak ada tanya khabar, dia tak hantar hadiah, dia tak dengki. Itu antara sahabat, antara orang yang diberi pelindungan arash nanti. Juga pemuda ataupun seorang lelaki atau perempuan yang sibuk hati itu hanya bergantung dengan ibadah. Dia muda tapi habiskan masa dia dengan ibadah. Nampaklah, itu antara golongan-golongan yang mendapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah kita doakan. Nanti saya bagi hadiah dekat Ustaz ya, sahabat. Allah. Ya. Boleh tak? Saya PM alamat InsyaAllah. Ya Allah. Selamat Allah, mudah-mudahan InsyaAllah kita dapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala tu. Amin. Panas hari tu tak ada apa-apa, kita berteduh di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, naungan arash Allah. Okey. Sambung. Fa'alul lima yurid, sifat Allah juga ni. Sifat dia yang berkuasa, yang melakukan apa saja yang dia nak. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala ni dia mampu sangat-sangat nak buat apa pun. Dia boleh buat apa yang dia nak pun, fayakun. Allah Ta'ala boleh ciptakan apa saja yang Allah Ta'ala nak. Yang di dunia ni baru sikit je yang kita tengok. Di akhirat ataupun di alam lain kita tak tahu pun macam mana ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Tu kuasaan Allah tu sangat besar. Kerajaan Allah ni, Al-Mulk ni, kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Okey, sambung ayat yang ke-17. 17. Al-Ataka. Hal ataka hadisul junud. Allah. Sambung. Fir'aun wa Samud. Allah. Lagi. Balil ladzina kafaru fi takzib. Allah. Sambung 20. Wallahu min waraihim muhit. Ulang balik ayat tu boleh? Wallah tu jangan panjang sangat. Wallahu dua je. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bagus. Okey. Dua last. Bal huwa Qur'anun Majid. Allah. Last sekali. Fi lawhin mahfuz. Mahfuz. Dia kena keluar lidah sikit. Ulang sekali. Mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Masya Allah. Terbaik. Sadaqallahul Azim. Kita kasih tepuk sikit, bah. Ramai Ya, ramai. Ramai belakang. Tepuk. Semua jaga SOP kat belakang tu sampai tak nampak. Dah keluar dari tepi tu. Okey. Masya Allah, bagus ini bacaan terbaik. Alhamdulillah. Kamu boleh contohi, boleh belajar dan sama-sama insya-Allah. Okey. No comment pasal tajwid tadi, tak ada masalah, maintain saja. Tak ada banyak pun. Alhamdulillah. Nak belajar lagu nanti Ustaz. Lepas ni boleh buka kelas, saya masuk kelas belajar. Allah.
Okey, ayat yang ke berapa tadi? Ayat ke-17. 17. Tadi kan? Okey, habis saja cerita pasal sifat Allah SWT yang maha agung, maha hebat tadi. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad, hal ataka, tak sampai ke, sudahkah sampai kepada engkau wahai Muhammad, hadithul junud, berita tentang kaum-kaum tentera yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Cerita tentang kaum-kaum yang menentang Nabi ni. Siapa mereka? Ayat 18, Fir'auna wa Thamud, iaitu kaum-kaum Fir'aun dan juga kaum-kaum Thamud. Kaum Thamud ni kaum Nabi Saleh. Kaum Fir'aun kaum siapa? Kaum Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan juga kaum Nabi Saleh ni, mereka ni menentang kaum Nabi Saleh tu kaum Samud, menentang Nabi mereka dengan seengkar-engkarnya. Jadi apa jadi kepada mereka? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Kaummu wahai Muhammad, ni kaum Nabi Muhammad pula. Kaum wahai Muhammad, balil ladzina kafaru fi takdzib, bukan sahaja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan takzib, keadaan yang mendustakan kebenaran. Maksudnya akan makin sesat lah. Jadi sama Allah Ta'ala nak ceritakan kat sini, apa jadi kepada kaum Muhammad ni kalau menentang kepada Muhammad, kau akan sama dengan kaum-kaum yang sebelum ni. Kaum Fir'aun yang kuat tu pun, Fir'aun kaum-kaum kuat tau. Kaum Nabi Saleh, kaum Samud pun power. Mereka ni pun dihapuskan Allah SWT macam tu je. Maka apatah lagi kaum Muhammad ni, kaum Nabi Muhammad yang simple, yang kecil-kecil ni pun akan mendapat balasan yang sama. Lebih lagi. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wallahu min waraihim muhit, ayat 20, sedang Allah SWT ni dari belakang mereka melingkungi mereka. Allah Ta'ala tu meliputi mereka. Allah Ta'ala tu ada di mana-mana dan Allah Ta'ala melihat apa yang mereka buat. Mereka kena tahu Allah SWT tu waraihim muhit. Allah Ta'ala ni kita ni tak akan terlepas pun daripada pandangan Allah. Buatlah macam mana pun. Betul, sembunyilah macam mana pun. Dia maksudnya meliputi, muhit. Kuasaan dia tu meliputi kita. Bal huwa Qur'anun Majid, dan sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada Muhammad kepada mereka tu bukanlah syair, bal huwa Qur'anun Majid, bahkan dia adalah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Quran Majid, Quran ni tinggi mulianya. Di mana? Fi lauhim mahfuz, lagi terpelihara di Luh Mahfuz, langit sana. Quran yang komplit 30 juzuk ni ada di Luh Mahfuz. Yang dekat kita ni namanya mushaf ataupun Quran lah, yang tulisan lembaran. Tapi di sana Quran yang memang Quran yang Allah kalamullah, yang real lah. Yang dijaga oleh para malaikat. Tapi samalah ayat-ayat yang diturunkan ke bumi ni. Dia yang original dia macam tu, Ustaz. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Sadaqallahul Azim. Itu saja cerita surah Al-Buruj. Siapa pun tanya kepada Zizi, bacaan yang sangat baik, mantul. Alhamdulillah. Saya kan anak murid Ustaz. Alamak, janganlah. Saya biasa-biasa je. Tapi pemalas pergi kelas mengaji Tak apa, tu boleh join. Kenal lagi online, insyaAllah. InsyaAllah. Lepas raya ke? InsyaAllah. Okey. Itu saja saya no komen pasal tajwid Zizi. Bagus, maintain, keep it up, teruskan baca, teruskan mengaji, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. So kisah-kisah tu sebagai pengajaran tadi lah untuk kita belajar. Best lah. Okay, ada soalan apa ke? Ada soalan soalan dia dia nak habis. Bukan. Tak ada Ustaz, tak ada. Okey ni, okey. Ustaz dah explain yang terperinci tadi pasal surah ni. Masya-Allah tu totally tu antara kita kata intipati Quran lah. Tu terjemahan saja, simple je sebenarnya, bukan tafsir yang betul kan. Tafsir yang mendalam, dia tak deep, tapi terjemahan. Tapi at least kalau tak yang selalu Ustaz ikut tu apa? Yang belajar tafsir tu apa? Tafsir ataupun hadis. Hadis ni antara yang kira tafsir Al-Quran lah, yang menafsirkan Al-Quran. Rasulullah kan menafsirkan Al-Quran. Allah tu tujuannya datang untuk menceritakan apa yang dalam Al-Quran tu, yang diringkaskan ayat dia, tapi Rasulullah explainkan balik. So itu belajar tafsir. Tafsir ni dia detail dah sikit, tapi kalau sekurang-kurangnya kita orang awam ni,
Kita just baca terjemahan pun dah okey. At least kita tahu Alhamdulillahirrabbilalamin tu maksudnya apa. Segala puji bagi Allah, Tuhan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita tahulah cerita Quran tu kan. Kita membaca pun kita seronok kita, sebab Quran ni ada 1001 cerita yang sangat best. Jadi kalau kita tak baca tu rugi. Begitu. InsyaAllah. Okay. Tak apalah, level dia ikut level lah, insyaAllah. Okay Zizi, boleh. Okay, Ustaz. apa pun kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak Zizi. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah saya pun sorry ambil masa Zizi lama, panjang pula ceritanya. Tak ada, saya seronok Ustaz kalau macam ni. Saya akan bagi semua masa dekat Ustaz untuk macam ni. Oh terbaik, kalau macam tu kita sampai subuh lah. Boleh kita sambung. Sekejap lagi kita bawa makanan semua kat sini. Sahur. Alah more sekali. Ada more apa? Kata lagi. More tak adalah. Makan apa, tak tahu lagi nak makan apa subuh nanti. Jajan lah tu tengah malam. Jajan lah. Okay, tak apalah. Apa pun Zizi, selamat bersahur, selamat berpuasa kan. Berpuasa Ustaz. Terima kasih Ustaz sudi berkongsi dengan saya dan orang-orang di luar ni. Allah, tak apa. Zizi lah, terima kasih sebab sudi bersama dengan live ngaji dengan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti kawan-kawan semua share. Amin. Kan ada pahala yang kita kongsi. Okay Zizi, okay lah, apa ucapan ke atau apa-apa yang Zizi nak sampaikan, pengumuman raya ke apa ke? Pengumuman raya tak adalah sebab kita tunggu je nanti pengumuman. Ucapan saya nak ucapkan je salam Ramadan kepada semua yang menyokong saya, menyokong Ustaz Fakrul, Ustaz Bazli, UNIC, semualah, semua yang ada dalam ni. Semoga korang sentiasa dalam keadaan yang baik, bahagia selalu dan sentiasa dikurniakan kebaikan ke atas diri korang semua. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Zizi. Doa yang baik-baik juga untuk yang mendoakan. InsyaAllah. Amin. Amin ya Allah. Ini ada request ni. Dia orang ni minta lah Kak Zizi nyanyi sikit. Dia dah penat ngaji kot korang pun. Boleh lah, come on lah. Ingat senang nak duet dengan Ustaz Fakrul. Ustaz Fakrul busy tau. Orang saya dia orang dah bosan. Suara Zizi dia nak dengar. Tak ada, kita kena buat yang tu, syafaat Ustaz. Okay, ambil sikit je dekat part mana? Okay. Betul je. Zizi ambil dulu. Oh kekasihku ya Rasulullah, Allah, ku harap syafaatmu ya Habibullah. Terus oh kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habibullah. Zizi, Isfa'lana lana ya Habibana, Isfa'lana lana ya Habibana, laka syafa'an ya Rasulullah, ya Nabi. Aywa, Masya Allah. Terbaik guys. Nampak? Thank you Ustaz. Tu live tu bukan tak main lah, auto-tune. Zizi kira Astagfirullahaladzim Ustaz ni. Nampak guys, dia support lagu syafaat di YouTube ada. Di UNIC. Daripada, lepas tu boleh dengar lagu Marhaban ya Ramadan. Itulah dia, bolehlah dengar lagu Ramadan. Marhaban tiba. Itu lain. InsyaAllah. Marhaban ya Ramadan. Allah. Setahun sudah aku nantikan, ku mengejar 1001 bulan. Allah. Dampingi aku, kita sepasukan. Hai. Masya Allah. Yalah. Habibi, yalah. Okay. InsyaAllah boleh support Zizi. Jangan lupa follow Zizi. Jangan lupa support dia. InsyaAllah doakan yang terbaik untuk Zizi. Okay,
Okay, terima kasih. InsyaAllah sama dengan Ustaz juga. Terima kasih Ustaz. Korang semua di luar sana, terima kasih. InsyaAllah doakan agar settle kita boleh balik raya ni. InsyaAllah settle COVID. InsyaAllah. Nak Amin. balik ni, nak jumpa mak semua. Aduh, doa insyaAllah, doa Ramadan kan. Ada rezeki. InsyaAllah, amin. Easy, take care. InsyaAllah. Okay Ustaz. Baik. Terima kasih. Banyak. Alright. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Zizi Kirana. Thank you very much. Bacaan dia bagus. Masya Allah kan. Dengan siap taranum lagi. Taranum Hijaz guys. Korang boleh cuba. Boleh belajar. InsyaAllah nanti boleh tengok balik ulangan ni. Dan hopefully ada manfaat lah yang boleh kita apply kan. Dalam apa yang kita belajar daripada surah Al-Buruj ni. Okay, so macam mana? Kan sebelum ni tengok Zizi rap je kan. Zizi nyanyi kan. So hari ni Zizi mengaji. Baik, padu guys. So, doakan kepada sahabat kita Zizi diberikan kebaikan insyaAllah sebab Al-Quran. Dan doa-doa yang baik juga untuk kalian semua. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadikan sebab kebaikan kita. Dan Al-Quran ini menjadi teman kita, rakan kita di dunia dan maupun di barzah dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin insyaAllah. Okey, so sebagai penutupnya saya nak bacakan macam biasalah. Saya nak bacakan surah ini secara full. Dan kawan-kawan boleh follow lagi sekali untuk bagi lancar lagi lah untuk bacaan secara, tadi kan kita cerita-cerita tengah-tengah kan, ini kita nak baca bagi full insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Alright, Alhamdulillah. Sudah tadi surah Al-Buruj. Pendek je. Ada 22 ayat je. Boleh, kalau boleh baca. Kalau rajin, hafal terus. Lagi bagus, insyaAllah. Okay guys, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain episod. Sampai di sini saja untuk episod kali ini. Apapun, terima kasih kepada yang join banyak-banyak ni. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Dan jangan lupa follow live ngaji di Facebook, di Instagram, di YouTube kita live ngaji. Dan jangan lupa juga follow Yayasan Maghfirah untuk info lanjut tentang infak Al-Quran. Okay guys, teruskan momentum puasa.
kita punya semangat insyaAllah sampai ke akhir Ramadan. So selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, selamat beribadah, selamat berpesta ibadah, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye, take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.